Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Wah, Fahimah, tak habis-habis lagi dengan semangat merdeka dia tu ya. Mestilah Ainul, semangat merdeka tetap di hati walaupun hari kemerdekaan telah berlalu. Lagipun, kita kan anak Malaysia. Dalam kemerdekaan tu, mestilah kita nak membawa kepada kecemerlangan. Sebut pasal kecemerlangan, hari ini berlangsungnya Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik di sekolah kita. Betul lah Ainul. Apa kriteria yang diambil untuk memilih penerima anugerah? Jom tanya Muslim. Jap. Sebelum kita tanya Muslim, jom kita perkenalkan diri. Saya Nur Aina Najihah. Dan saya Fahimah Anis. Hari ini kami akan membawa anda semua melihat perjalanan majlis pada hari ini. Jom. Bersama saya sekarang ialah Muslim, Ketua AJK Penerima Hadiah. Muslim, boleh kongsikan apakah kategori penerima hadiah? Kategori penerima hadiah, kita ada peperiksaan dalaman yang cemerlang dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Kita ada kategori untuk pelajar-pelajar SPM yang cemerlang. Kita ada kategori penerima untuk mata pelajaran terbaik SPM. Kita ada juga kategori untuk untuk cikgu-cikgu panitia yang cemerlang dalam mata pelajaran SPM terbaik, dan highlight kita ialah kategori anugerah khas. Baiklah Muslim, seterusnya apakah kriteria yang diambil untuk memilih penerima anugerah khas? Okey, anugerah khas ni bukan senang ya, sebab pelajar-pelajar tu mesti memenuhi kriteria tertentu. Jadi kita ada 4 anugerah, iaitu Sasya, Bestari, Kepimpinan, dan satu lagi tak ingat lah. Satu lagi apa ni? Satu lagi tokoh murid. So sebagai contoh, kalau pelajar itu dicalonkan untuk kategori Sasya, jadi antaranya pelajar ni dia mesti yang pertama, cikgu-cikgu mesti tanya, pelajar ni rajin tak turun solat, pelajar ini ringan tulang tak, dia selalu tak bantu cikgu, dari segi akademiknya macam mana. Tapi kalau untuk kategori ini lebih kepada kepribadian pelajar itu sendirilah. Kalau contohnya untuk pelajar Bestari pula, lebih kepada akademik ya. Of course kita punya tokoh pelajar ni dia mesti seorang yang nak memastikan pelajar-pelajar Bainun ini dalam keadaan disiplin, menjadi pemimpin, menjadi teladan kepada pemimpin-pemimpin yang lain lah. Baiklah, terima kasih Muslim kerana bersama kami. Sekarang saya berada di dalam Dewan Tuanku Bainun untuk kita sama-sama saksikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik.
Yang berdiri di sebelah saya ialah saudara Haikal. Boleh tak saudara kongsikan antara tips kejayaan? Sudah semestinya boleh. Okey, kalau kita tanya setiap pelajar yang cemerlang dalam SPM ni apa rahsia kejayaan dia, komen jawapan ataupun jawapan yang paling diorang akan jawab dan saya sendiri akan jawab ialah jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan cikgu, kawan, keluarga, jaga solat. Itu semua betul. Saya, kalau soalan itu diberi kepada saya jawab macam tu. Tapi kalau nak lebih spesifikkan lagi apa rahsianya, sebelum saya belajar, saya akan bawa laptop saya kat depan saya. Saya akan buka gambar pembakar semangat saya. Jadi bila saya belajar dan bila saya penat, saya akan tengok gambar tu dan saya akan fikir balik, saya ingat balik. Saya buat semua ni bukan untuk saya, tapi untuk keluarga dan pembakar semangat saya. Sekarang yang bersama dengan saya ialah saudari Hanani dan ibunya. Apakah perasaan puan apabila saudari Hanani dapat merangkul gelaran tokoh bestari pada tahun ini? Pertamanya makcik rasa bersyukur sangat-sangatlah ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kejayaan yang Hanani capai setakat ini ya. Jadi makcik harap ia menjadi apa kita nama titik tolak lah untuk dia terus berjaya dalam SPM yang akan datang. Betul lah. Terima kasih puan. Seterusnya, bolehkah saudara Hanani kongsikan kepada rakan-rakan petua kejayaan saudari? Pertama sekalinya, pastikan tidur kena cukup dan makan kena cukup. Dua ini penting untuk pastikan minda kita untuk terus berkembang, lagi-lagi ketika guru sedang mengajar. Dan kedua, doa ibu bapa itu merupakan salah satu tonggak kejayaan saya lah. Dan restu daripada guru-guru, pastikan kita menjaga perasaan guru-guru. Walaupun tak faham pun, kita jangan cakap depan-depan, kita usaha. Sebab di sebalik kejayaan itu pasti ada ilmu yang guru beri kepada kita. Kita mesti gunakan gunakan sepenuhnya walaupun sikit. Ya, semua itu ada bergunanya pada masa hadapan. Dan ketiga, hubungan dengan rakan-rakan. Hubungan dengan rakan-rakan pun kena jaga sebab mereka lah yang mendoa. Kita tak tahu sebenarnya mereka mendoakan kita, selitkan nama kita dalam doa-doa mereka. Dan keempat, ini paling penting sekali, buat latihan setiap hari. Kalau boleh jangan tinggal. Latihan itu sangat penting lah untuk pastikan kita tidak lupa apa yang kita belajar. Itu saja. Terima kasih saudari Hanani dan ibu kepada saudari Hanani. Semoga cita-cita saudari Hanani tercapai. Untuk pengetahuan semua, tokoh bestari yang bersama kita sebentar tadi merupakan pengerusi pengawas pusat sumber Bainun. Itu sahaja daripada TVPSS Bainun. Sekian, terima kasih.